Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid darain, amin. Berkata Imamul Allamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, semoga Allah Ta'ala merahmatinya dan kita mendapat manfaat serta barakah ilmunya. Wahai gulam, engkau akan diberi kurnia Allah sesuai dengan kadar hematmu dalam amalan. Jauhkan diri dari selain Allah Azza wa Jalla dengan hatimu, sehingga engkau boleh dekat dengan dia. Matikan dirimu dari mengingati dirimu dan manusia sekalian dari sekarang. Kelak akan terangkat hijab tabir di antaramu dengan Tuhanmu. Sang ghulam pun bertanya, bagaimana caranya untuk mematikan diriku? Jawabnya, matikan dirimu dari menurutkan apa yang dituntut oleh jiwamu, hawa nafsumu, tabiatmu dan adat kebiasaanmu. Juga matikan dirimu dari menurut kehendak manusia dan berpegang kepada sebab musabab mereka. Putuskan harapanmu dari mereka dan tinggalkan ingin berkongsi dengan mereka untuk mendapatkan sesuatu habuan, kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sahaja. Jadikan semua amalanmu itu kerana wajah Allah Ta'ala semata-mata, bukan kerana hendak meminta suatu kurnia dan nikmat daripadanya. Relalah dengan tadbiran Allah Ta'ala dan takdirnya serta keputusannya. Jika engkau dapat membuat semua ini, maka engkau sudah matikan dirimu dari mengingati dirimu. Dan sekarang barulah engkau hidup bersama dengan dia. Hatimu menjadi tempat tinggalnya. Dia akan membolak-balikkan hati itu semahu-mahunya, sehingga engkau diberikan tempat di Kaabah, pendekatan dengannya bergantung dengan tabir-tabirnya, mengingatinya dan melupakan segala yang ada selain dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di antara kesungguhan seorang hamba Allah Ta'ala ialah memperbanyakkan ibadat dan ketaatan kepada Allah. Kerana ketaatan kepada Allah itu ialah kurnia Allah. Ketika mana manusia lain melihat secara umum kurnia Allah itu bersifat material. Rezeki, makan minum, jawatan, pangkat. Ini manusia awam melihat itu adalah kurniaan Allah yang bersifat material. Namun orang-orang khusus melihat kurnia Allah itu ialah ketaatan kepadanya. Kerana Allah bila mengurniakan ketaatan pada seseorang, berarti Allah Ta'ala sayang dan cinta padanya. Allah kalau beri kurniaan dunia, ia bukan tanda Allah sayang. Ia bukan satu tanda bahawa orang itu dekat dengan Allah. Bukan tanda mutlak. Bukan. Walaupun kesibukan manusia, kebanyakannya mencari kurnia bersifat material, hatta sebahagian mereka juga beragama untuk tujuan itu. Bukan lebih kelihatan perkara tersebut, maka dia akan rugi. Sekalipun tidaklah salah kalau seorang dia melakukan sekian-sekian ibadat untuk dia mendapat rezeki yang luas, untuk dia mendapat sekian kurniaan. Apakah salah? Tidak salah. Namun setiap kurniaan itu didatangi bersamanya fitnah. Sebagaimana Allah sebut dalam Quran, linaftinahum fi,
kami jadikan ianya sebagai ujian. Bimbang-bimbang kita tidak lulus. Macam kalau kita diberitahu nak tak duduki ujian sekarang, kena periksa. Walaupun kita pelajar cemerlang sekalipun, kita macam rasa cuak juga kalau banyak ujian. Ada ujian bulanan, ujian harian, ujian pertengahan tahun, akhir tahun. Bila banyak sangat ujian, kita pun rasa bimbang juga. Kenapa? Kerana ia memerlukan satu kewaspadaan yang tinggi. Kadang-kadang kita tahu jawapan tapi silap jawab. Sama juga dalam ujian-ujian material. Allah beri harta, pangkat. Ujian-ujian ini kita bimbang, kita silap tangani. Maka mungkin kita tergelincir. Walaupun insya-Allah kita bangkit dan bangun kembali. Namun tergelincir daripada dengan nikmat Allah itu begitu menyakitkan. Sebagaimana berlaku pada Abdurrahman bin Auf. Waktu dia disibukkan seketika dengan perniagaannya, sehingga terkemudian lambat takbiratul ihramnya, maka dia cukup rasa itu menyakitkan dia. Sehingga dia sedekahkan semuanya sebagai satu kafarah, penebus atas kesilapannya. Baik, kurnia Allah yang paling utama yang kita nak ialah bersifat ketakwaan kepadanya, bersifat ibadat kepadanya. Kerana itu orang-orang beriman memperbanyakkan ibadat, bukan menyegerakan. Allah berfirman, kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Adalah hamba-hamba kami yang terpilih itu mereka yang bersegera berlomba-lomba buat kebaikan dan sentiasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan takut, dan mereka senantiasa khusyuk dengan apa yang mereka lakukan. Jadi khusyuk memberi makna yang pertama menjaga apa yang mereka lakukan, istiqamah dengan apa yang mereka lakukan, dan khusyuk juga memberi maksud ialah mereka seronok melakukannya tanpa sebarang beban. Macam kita tengok orang duduk tengok TV, kita kata khusyuk tengok TV, maksudnya dia suka, tak ada beban. Khusyuk tengok awak ni, maka wa kanu lana khashiin, mereka khusyuk pada kami, artinya mereka ini gembira dan melakukan ketaatan pada kami. Mereka istiqamah dan melakukan ketaatan pada kami. Dan mereka dalam keadaan mengharapkan atau takutkan kami. Khasya'. Disebut khasyi'un. Jadi bila Syekh Abdul Qadir sebut ini satu dialog ringkas antara beliau dengan anak muridnya, anak murid kesayangannya yang dipanggil Ghulam. Ghulam memberi maksud bukan nama dia, tapi panggilan. Kalau setengah budaya dipanggil budak, contoh. Awang, contoh. Apa saja panggilan-panggilan yang biasa dipanggil pada orang yang dididik dia atau yang dekat dengan dia. Maka dikata, wahai Ghulam, engkau akan diberi kurnia oleh Allah berdasarkan hematmu dalam amalan. Baik, maksud kurnia di sini ialah pendekatan Allah, keredaan, keampunan. Bila banyak kamu buat taat pada Allah, maka begitu kamu dapat. Sebab nilai seseorang di sisi Allah dengan amal ketaatannya. Karena itu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wattaqu yawman turja'una fihi wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Dan takutlah kamu pada hari di mana kamu akan menghadap Allah. Kemudian Allah akan memberi balasan atas apa yang kamu lakukan dahulu di dunia dalam keadaan kamu tidak akan dizalimi. Dalam keadaan manusia semuanya tidak akan dizalimi. Artinya di sini Allah suruh kita takut kepada Allah. Pada hari nanti kita dikembali pada Allah, maka mana amalan kita? Amalan itu menjadi ukuran. Sebagaimana Allah Ta'ala juga sebut dalam Quran, wa an laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Sesungguhnya manusia itu nilainya mengikut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, dan setiap usaha mereka akan dipertontonkan akhirat kelak. Kerana itu kita kalau nak dapat kurnia dari Allah, yang pertama yang Syekh Abdul Qadir sebut ialah banyakkan amalan. Bukan sekadar menjaga yang fardunya, ni yang sunat-sunatnya.
Maka banyakkan amalan tersebut. Kuatkan bersungguh-sungguh, kerana dengan amalan-amalan tadi mendekatkan kita kepada Allah. Bahkan ia memberikan kelebihan yang banyak kepada kita dengan amal soleh. Yang kalau kita tengok, baik apa yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tentang perintah-perintah dan larangan, ataupun apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga hampir kita rasa tidak ada ruang melainkan ada di sana kebaikan yang perlu kita buat. Kita nak tidur, ada kebaikan yang perlu kita buat. Sehingga para sahabat sentiasa mencari apakah lagi kebaikan yang kami boleh buat. Sebab mereka nampak kebaikan itu adalah kurniaan Allah. Dan mereka nampak nak dapat kurnia Allah, maka kena buat kebaikan. Kali itu bila satu ketika Nabi SAW menyatakan, Man qara'a Qul huwallahu ahad 10 marrat banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang baca Qul huwallahu ahad 10 kali, Allah akan bina baginya istana dalam syurga. Lalu kata Umar Al-Khattab, Ya Rasulullah, izan nukthir. Kalau macam tu kami nak baca banyak-banyak, biar kami dapat banyak istana dalam syurga. Maka jawab Nabi SAW, Allahu aktsaru wa atsyabu. Allah tu lagi besar kurniaannya dan lagi suka bila kamu buat macam tu. Artinya bila baginda sallallahu alaihi wasallam menyatakan kalau seorang baca Qul Allah 10 kali, maka dibina baginya satu istana di syurga. Lalu Umar teruja. Umar menggunakan kira-kira dan sifirnya sebagaimana biasa kita. Kalau 10 satu istana, saya nak buat banyak, biar saya dapat banyak istana. Lalu Nabi SAW menyatakan, Allahu akthar. Lagi kamu buat banyak, kurniaan Allah tu lagi banyak. Wa atyab, dan Allah suka. Allah suka. Allah Ta'ala ini Tuhan yang pemurah. Lagi banyak kita buat, lagi banyak balasan menantinya. Yang di sini disebut ataupun diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang sanad yang baik. Jadi di situ kita lihat bagaimana kecenderungan sahabat yang amalan secara zahir ini buat, yang perkataan pun buat. Zikir-zikir. Sehingga Rasulullah menyatakan, tidakkah kamu mampu untuk berzikir sebanyak 1000 kali sehari? Sebanyak sekian banyak, atau untuk dapat sekian kelebihan? Semuanya itu untuk menggalak para sahabat sibuk beramal. Sebab baginda sallallahu alaihi wasallam mengetahui dengan amal-amal yang soleh tadi, orang beriman akan dapat semua mereka apa yang mereka nak. Contoh ketika mana manusia jahil melihat untuk dapat semua yang mereka nak ialah dengan duit banyak. Mereka kata dengan duit banyak saya dapat semua benda. Saya dapat bahagia, saya dapat cari isteri, dapat cari suami, saya dapat cari rumah tangga yang baik, saya dapat beli kenderaan, saya dapat melancong satu dunia. Semua manusia atas dunia ni dilihat dengan duit banyak. Duit banyak itu dia boleh buat semua benda. Tetapi orang beriman tidak. Dengan amal soleh dia akan dapat semua benda. Orang jahil dia rasa dengan duit banyak dia dapat semua benda. Dia boleh beli ahli politik, dia boleh beli pihak berkuasa atau sebagainya. Itu mentaliti orang jahil. Sebab itu mereka gila-gila nak dapatkan wang. Halal haram ke tepi. Tapi orang beriman tak pernah diajar begitu. Kita tak diajar nak dapat semua kena banyak duit. Tidak. Kita diajar nak dapat semua itu kena amal soleh. Tuan-tuan nak dapat isteri yang baik, tuan-tuan nak dapat harta yang baik, anak yang baik, tuan-tuan nak dapat pengaruh yang baik, kasih sayang manusia dan sebagainya, beramal soleh. Tapi amal soleh itu mestilah kerana Allah, baru kita dapat semua. Kalau kerana tu je, kita dapat yang tu je. Kalau kerana Allah, kita akan dapat semua. Apa tidaknya, kerana Allah yang memiliki semuanya. Kerana itu para ulama, mereka membagikan dua fasal dari sudut kelebihan amal soleh. Yang pertama, kelebihannya dalam kehidupan dunia mereka. Kalau kita amal soleh, maka apakah yang kita dapat? Apakah yang kita perolehi? Ia ada 5 keutamaan dalam kehidupan dunia. Yang pertama, kata ulama, ialah dia akan mendapat kehidupan yang bahagia. Atau disebut sebagai as-sa'adah wal hayatut tayyibah. Dalilnya Allah Ta'ala berfirman,
Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan siapa yang melakukan amal soleh, dia lelaki ataupun perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, maka kami akan kurniakan kepada mereka kehidupan yang baik. Kami akan jadikan hidup ni hidup yang baik sungguh-sungguh. Tayyibah. Hidup yang baik. Di samping kami menyediakan balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka buat. Kita nak kok perkataan falanuhyiyannahu hayatan tayyibah. Dek kita melakukan amal yang soleh. Yang ini kurniaan Allah kepada kita. Dan ini yang kita nak buat untuk dapat kurniaan ini lagi, ialah kita akan dapat kehidupan yang baik. Maka bila kita sebut kehidupan yang baik, meliputi semua aspek. Meliputi semua aspek, sama ada kita katakan kesihatan kita. Semua ibadat-ibadat menjadikan kita sihat. Atau kerohanian kita gembira. Semua ibadat-ibadat menjadikan rohani kita gembira. Jadi seronok lepas. Contoh bila kita derma orang, hati senang. Lepas kita solat duha, lapang. Kita baca Quran. Rasa seperti terisi sesuatu. Bila kita berpuasa, bila kita berkata baik kepada manusia, kita rasa Masya Allah, hidup yang baik. Okay? Sebab itu Allah suruh kita banyakkan amal yang baik. Dan ini juga pesan Syekh Abdul Qadir, baru nak dapat kurniaan Allah itu berdasarkan amalan kita banyak mana. Dan kadar bahagia, tuan-tuan nak bahagia banyak mana? Nak bahagia banyak, maka beramal soleh banyak. Maka bahagia banyak. Kerana amalan soleh ini macam kita charge telefon lah. Nak suruh bateri penuh, lama lah sikit. Terus. Ini janji Allah. Sebab tu kita lihat kehidupan orang beriman yang sibuk ketaatan, dia tak putus asa. Dia tak ada depressionnya, tekanannya. Dia tak ada keserabutan fikiran dan sebagainya. Sebab dia hidup baik. Dia tak perlu nak bunuh diri ke, dia tak perlu nak mencuri, nak merompak untuk dia mendapat sesuatu yang dinamakan kebahagiaan. Ketika mana orang yang saya sebut golongan umum melihat dengan harta banyak, kami akan bahagia. Mereka selalu guna sifir itu. Tapi Allah sentiasa tunjuk yang sebaliknya. Tidak mampu kita dengan harta banyak untuk kita beli kebahagiaan. Sebab kebahagiaan bukan dia beli dengan harta. Kebahagiaan dia beri dengan amal soleh. Sebab itu kita nak bahagia keluarga kita, biar amal soleh itu dilakukan bersama-sama. Bagaimana Abu Hurairah, bila beliau melakukan qiyamul lail, beliau pakat dengan isterinya, beliau pakat dengan khadamnya untuk jadikan seluruh malam itu ibadat. Beliau bangun awal, kemudian isterinya yang tengah, khadamnya yang ketiga. Atau dia ulang-ulang rotate. Bayangkan satu malam itu rumah dia penuh dengan qiyamul lail. Jadi kalau kita katakan ada 6 jam tengah malam, ambillah daripada 12 malam sampailah subuh 6 pagi, ambil 6 jam, seorang 2 jam qiyam. Abu Hurairah qiyam 2 jam, lepas tu isteri dia qiyam 2 jam, pembantunya qiyam 2 jam. Begitu dibuat setiap hari. Kita bayangkan kalau kita pakat dengan isteri, nak abang baca satu juzuk, nanti awak baca juzuk lagi, nanti Alung baca juzuk, ni Angam baca juzuk. Satu hari kita dapat baca, kita ada 5 beranak katakan. Suami isteri dan 3 anak. 5 juzuk sehari. Setiap 6 hari khatam Quran. Setiap 6 hari khatam Quran. Katakan itu hebat. Gotong royong kita dalam ketaatan pada Allah. Bila kita korban bersama, okey, tahun ni giliran abang korban. Tahun depan awak korban. Akan datang ini kalau kita cerita tak banyak bajet lah. Tapi biar semua buat baik. Dia kalau semua mampu, tak apa. Ni, kita 5-5 buat korban. Ini sebagai contoh. Yang kedua kata ulama, dengan melakukan amal soleh ini, sebab nak dapat kurnia Allah Ta'ala tadi, amal tadi akan memelihara harta kita, keluarga kita, zuriat kita. Sebenarnya amalan ini jadi insurans untuk jaga anak-anak kita, untuk jaga isteri kita, dan untuk jaga semua harta benda kita. Allah Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَ الَّذِي لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا.
Kita baca dalam surah Nisa ayat 9, kata Allah, dan hendaklah mereka bimbang kalau nanti mereka akan tinggalkan zuriat yang lemah. Wal yakhsha alladhi law taraku min khalfihim zurriyatan dhi'afa khafu alaihim. Lalu mereka pun bimbang. Tentang bimbang tak nanti kita tinggalkan anak-anak yang lemah, tak pandai cari duit sebagai contoh, tak pandai kerja, tak pandai deal dengan orang. Bimbang tak? Bimbang. Tak pandai jaga kesihatan, tak pandai menguruskan diri. Kita mak ayah ni, kita akan senantiasa bimbangkan anak-anak kita. Biarlah anak kita pun secara atas kertasnya cerdik pada kita, ada CJ 2, 3 CJ. Tapi kita tetap bimbang, kita takut dia tak mampu urus diri dia sebagaimana kita urus diri kita. Habis macam mana nak atasi kebimbangan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bila Allah Ta'ala menyatakan, فَلْيَتَّقُوا, kerana itu bertakwa pada Allah. وَلْيَكُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا, dan sentiasa bercakap yang baik-baik. Jadi bila kita sentiasa bertakwa pada Allah, jaga amalan dan sebagainya, insya-Allah anak-anak kita terurus. Anak-anak kita dia betul pilihan jodoh dia, pandai dijaga rumah tangga dia, pandai dididik anak-anaknya. Lalu kita nampak cucu-cucu yang baik. Masya Allah, cucu kita dah pandai baca doa, dah pandai baca surah. Kita pun tengok. Bila kita taat pada Allah, Allah pelihara anak kita, cucu kita semua. Bukan harta benda kita. Sebab itu kata seorang ulama, Imam Muhammad bin Munkadir, tabi'in yang mulia. Dia kata siapa bila dia buat amal soleh, maka Allah akan pelihara dia, anak pada anak dia, zuriat keturunannya, dan semua yang ada sekitar dia. Wad-duwairat haulahu. Duwairat, apa saja harta yang dia ada. Daripada sekecil-kecilnya, selipar sampai semua ni Allah jaga. Ya, hebat bila amal soleh, menjaga seluruh harta. Yang ketiga, kata ulama, bahawa dengan amal soleh lah terangkat segala duka cita, terangkat segala musibah, dan juga memenuhi segala hajat yang kita ada. Contoh kadang-kadang kita kalau ada hajat, kita buat apa kalau ada hajat? Kita doa. Ya, kita ada hajat, kita doa. Ya Allah, murahkan rezekiku, ya Allah itu dan ini. Tapi ada cara yang lebih cepat. Bila mana kita buat ibadat, maka dapat. Kadang-kadang kita tak sempat minta benda itu datang kerana kita buat ibadat. Kita sibuk mengaji Quran, kita sibuk berzikir, akan datang benda yang kita tak sempat pun nak doa minta. Dan ini yang disebut dalam hadis. Man syaghalahu dzikri am mas'alati a'taituhu afdala ma u'ti sailin. Rawahu Tirmizi. Siapa yang sibuk mengingatiku daripada meminta padaku, akan kuberikannya lebih baik daripada orang yang meminta. Dia sibuk selawat, dia sibuk zikir, dia sibuk baca Quran, dia sibuk solat duhanya, dia sibuk buat ketaatan, sibuk tolong orang, bantu orang. Apa nama kebaikan dia buat sibuk. Sehingga kadang-kadang dia tak sempat nak minta keperluan dirinya, tiba-tiba Allah hadirkan. Allah hadirkan, jom makan dulu. Saya baru niat nak makan biryani kambing, sampai dah. Itu yang jadikan benda itu datang. Kadang-kadang dalam kehidupan kita, kita terdetik dia, benda itu datang kat kita. Ya, ini rasa macam nak makan nasi arak. Terasa gitu lah, tapi kita tak peduli sangat lah perasaan ni. Kita buat je kebaikan yang biasa. Tiba hantar nasi arak. Ini datang kerana apa? Kerana kita sibuk buat baik. Sehingga kita tak sempat nak meminta, maka Allah datangkan benda tu. Kadang belum minta, saya rasa macam nak makan sesuatu tapi tak tahu nak makan apa. Tiba datang benda ni. Saya rasa inilah yang saya nak. Tapi kita tak tahu. Ada waktu, tuan-tuan sekalian, kita rasa macam nak sesuatu tapi tak tahu apa benda. Rasa macam nak sesuatu. Mulut ni macam nak kunyah sesuatu tapi tak tahu nak kunyah apa. Apa yang kita nak tak tahu. Tiba datang orang bagi ni. Ni barangkali yang saya nak. Rasa seronok. Dan yang keempat, kata ulama, dengan amal soleh tadilah datanglah kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah datang sebab kita beramal soleh. Disebut dalam hadis kursi bahawa bila hamba-Ku mendekatkan diriku dengan segala perkara sunat, maka aku sayang padanya. Hatta uhibbahu, aku sayang dia.
Sebab itu bila Syekh Abdul Qadir menyebut di sini, kedudukan kita di sisi Allah, kurnia Allah kepada kita berdasarkan bagaimana himmah, kesungguhan kita dalam beramal. Sebab itu bila kita dah sibuk buat benda sunat, Allah pun sayang kita. Allah bila sayang kita, Allah jadikan kita sibuk dengan amal soleh. Sibuk kita. Dan yang kelima, kata ulama, Allah Ta'ala jadikan manusia suka kat kita. Kita tak perlu bagi wang untuk dia suka kepada kita. Kali itu tuan-tuan lihat ramai orang yang menggunakan wang untuk manusia suka pada dia, akhirnya manusia tak suka dia. Dia buat hadiah macam-macam, siapa like saya punya page, saya bagi hadiah emas. Jongkong emas saya bagi. Saya bagi sekian. Tujuan nak suruh orang suka pada dia. Tiba orang ni kutuk juga dia. Maki juga dia. Dia bagi segala-galanya. Saya bagi setiap yang subscriber saya bagi satu iPhone contoh. Tiba yang ni yang maki berkarung kat dia. Bila kita cuba keluarkan duit untuk jadikan mereka sayang pada kita, kita silap. Sebab itu Allah sebut dalam Quran. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubin. Walakin Allah allafa bainahum. Kalau kamu keluarkan seluruh harta kamu, kamu tak boleh jinakkan hati manusia. Tapi yang jinakkan hati manusia Allah. Kita nak suruh anak kita sayang kat kita. Lepas bagi duit, bagi duit. Dia tak sayang kita. Patutnya ikut bahasa logiknya, sayanglah. Tetapi jangan kita rasa dengan kita menggunakan segala kekayaan, pangkat, orang sayang kita. Bukan itu cara orang sayang. Sebab hati ni kepunyaan Allah. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Dalam surah Maryam ayat 96 dengan firman-Nya, Innal ladzina amanu wa amilus salihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah akan jadikan bagi mereka itu wudda, kecintaan orang lain pada dia. Waktu Nabi Ibrahim doa, biar anak-anak Nabi Ibrahim disayangi. Bila Hajar dan juga Ismail alaihissalam yang duduk kat Mekah, duduk di tempat yang tak ada orang. Kalau mungkin ada orang lalu lalang, tengok dua beranak ni, mungkin sayang, mungkin benci, mungkin macam-macam lah. Mungkin nak tawang ke nak tangkap. Maka Nabi Allah doa, Ya Allah, Engkau jadikan jiwa manusia sayang pada dia. Jadikan jiwa-jiwa manusia sayang pada dia. Akhirnya tak ada orang tengok Hajar dan Ismail, melainkan mereka sayang. Bukan keturunannya. Sampai pada Nabi Muhammad SAW. Nabi ini adalah doa Nabi Ibrahim. Rasulullah menyatakan, Ana da'watu Ibrahim. Aku ni dari doa Ibrahim. Maksudnya ialah, di antara kemuliaan, sebahagian kemuliaan Nabi SAW kerana doa Nabi Allah Ibrahim. Kerana Nabi Muhammad zuriat Nabi Allah Ibrahim. Dari anaknya Ismail. Dan Nabi Ibrahim doa biar manusia sayang kepada mereka. Ya Ibrahim AS, Allah sebut kana ummatan qanitan. Dia hamba-Ku yang kuat ibadat. Dia dah Nabi ni. Pala dah berlambak banyak dah. Nabi. Tetapi apakah para Nabi goyang kaki dengan kenabiannya? Tidak. Bukan mereka lah yang ibadat lebih banyak pada orang lain. Tuan-tuan, kita tak jumpa Nabi, mereka ibadat mereka mengatasi umat mereka. Apatah lagi Nabi kita Muhammad SAW. Sampai pecah kakinya. Bengkak kakinya. Yang kita tidak mungkin sampai taraf itu. Menghidupkan seluruh malamnya dengan tangisannya. Bagikan minyak yang berdesir di dalam kuali. Bunyi tangisannya. Ini Nabi SAW. Tangisan itu sebagaimana kebiasaan kita ketawa. Tangisan Rasulullah sebagaimana kebiasaan kita ketawa. Kita dalam hidup ni banyak ketawa, banyak nangis. Tawa banyak. Begitu Rasulullah banyak menangis daripada ketawa. Sebab itu kata baginda SAW, Lau ta'lamuna ma'a'lam, la dhahiktum kathira, la dhahiktum qalila, wa la bakaitum kathira. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, ketawa kamu sikit, nangis kamu banyak. Ini disebut 5 kelebihan duniawi dengan amal soleh. Manakala akhirat, secara kelebihan ukhrawi pula, kita ada 5 yang lain, kata ulama. Dengan amal soleh kita, dengan
kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan dapat pertama husnul khatimah. Siapa yang nak mati baik, maka biar himmah dia sentiasa untuk buat baik. Himmah ni maksudnya ialah matlamat kita, kesibukan kita, amal soleh. Kalau orang tu kesibukan dia nak duit, kalau dia matlamat dia nak duit, kesibukannya bekerja. Kalau orang tu matlamatnya nak redha Allah, kesibukannya beramal. Dia akan beramal. Maka dia beramal macam itulah, maka dia mati dalam amal. Maka ini nama husnul khatimah. Dia akan dapat husnul khatimah. Yang kedua, dalam kelebihan akhiratnya, ialah Allah Ta'ala akan beri khabar gembira syurga sebelum dia mati. Tentang waktu kita nak mati tu, ada malaikat yang akan sampaikan salam Allah pada kita, pada orang soleh, dan beritahu tempatnya di syurga. Kita belum tengok syurga, tapi sudah diberitahu tempat kita syurga kalau kita orang yang soleh. Maka sebab itu, kalangan mereka ada yang Allah zahirkan tersenyum dalam keadaan kematian mereka. Sebagaimana berlaku pada Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak senyum. Dia pingsan seketika dalam keadaan senyum. Kemudian dia bangkit sedar sekejap lalu berkata, "Limithli hadza falyamalul amilun." Nak dapat benda ni, sibukkan beramal. Kemudian dia mati. Dengan sibuk beramal, kita dapat berita gembira syurga sebelum mati. Dan yang ketiga, kata ulama, dia aman daripada azab kubur. Kita tahu aman azab kubur. Orang mati hari Jumaat, aman dari azab kubur. Orang mati syahid, aman daripada azab kubur. Antara orang yang aman azab kubur ialah orang sibuk beramal soleh. Maka dia aman. Orang yang kerjanya sentiasa azan, orang yang jaga salat jemaahnya, orang yang jaga bacaan Quran, orang ini juga aman daripada azab kubur. Tak kena. Bukan orang yang mati Jumaat je yang aman azab kubur. Bukan orang yang mati COVID, mati wabak yang aman dari azab kubur. Bukan orang-orang yang beramal soleh, sibuk menuntut ilmu lalu mati, aman daripada azab kubur. Pendek katanya, setiap amal soleh itu mengamankan kita daripada ketakutan azab kubur. Dan yang keempat, kata ulama, syurga. Tadi berita tahniah syurga, ini syurga. Dan kemuncaknya yang kelima ialah melihat Allah. Sebab itu Syekh Abdul Qadir pesan, biar kesibukkan kamu dalam beramal. Dan selepas pesan beramal, lalu kata beliau, matikan dirimu. Anak murid tanya, "Syekh, macam mana nak suruh saya mati?" Matikan dirimu. Syekh Abdul Qadir menyebut, maksud mati dirimu, jangan ikut nafsu, jangan ikut tabiat, jangan ikut dirimu, jangan ikut adat kebiasaan kamu, jangan ikut manusia, tetapi ikutlah perintah Allah. Jadi dalam konflik kita, bila datang satu perintah Allah, hawa nafsu kita kata kita nak separuh je perintah ni. Separuh. Sebab rasa macam penat ni. Manakala kebiasaan kita, nanti dululah. Saya mungkin buat petang sikit. Manakala manusia pula kata, jomlah kita buat ni dulu, nantilah manusia. Maka semua ini datang untuk menghalang satu kebaikan kita. Baik, bagaimana kita nak dekat dengan Allah? Yang ni kita tak peduli semua. Ini yang disebut matikan diri kita. Sebab kita ni hidup dengan banyak faktor ini. Contoh, hidup dengan nafsu, kita hidup dengan kebiasaan, kita hidup dengan orang. Kita ni tak rasa hidup dengan Tuhan. Sebab itu kata-kata orang banyak pengaruhi kita daripada kata-kata Tuhan. Kata-kata nafsu dan kebiasaan banyak pengaruhi kita daripada ketaatan kita pada perintah Tuhan. Contoh, kita nak buang semua benda ni. Baik, kebiasaan kita apa? Tidur. Itu kebiasaan tidur. Saya nak buang kebiasaan tidur untuk beribadat kepada Allah. Itu makna saya matikan diri saya. Kebiasaan kita, tuan-tuan, bila makan mesti nak kenyang. Itu kan kebiasaan. Makan kalau tak kenyang, kita tak berhenti. Tapi saya nak buang kebiasaan. Saya nak makan tapi tak nak kenyang. Biasa orang tidur, biarlah sampai puas tak. Saya nak tidur, saya tak nak puas tidur. Biasa orang kalau bercakap ni, biarlah lama sikit tak. Saya nak bercakap dan saya nak stop cakap saya. Semua benda kebiasaan, hawa nafsu dan sebagainya, kita jadikan dia ke tepi untuk kita letakkan perintah Allah. Sebab itu tidur kita tak cukup, makan kita pun tak cukup, dan kita tak kisah.
keperluan harta benda kita pun tak cukup untuk kita. Sebab kita nak buat ibadat tadi. Mencari redha Allah Ta'ala. Dan kita juga, kata Syekh Abdul Qadir, tak berpegang pada sebab musabab. Ialah bila kita cerita tentang obat itu, obat ini, ya, obat itu sekadar ikhtiar. Saya tak pernah pegang pun. Saya tak pernah letak ketinggian keyakinan saya pada Allah mengatasi keyakinan saya, ataupun saya tak pernah meletakkan keyakinan saya pada obat-obat ini mengatasi keyakinan saya pada Allah. Biarlah orang kata obat ni power ustaz, kalau tak makan terus bagus, terus begini, tak. Allah. Biarlah penjual obat bercakap dengan kebiasaan dia dan hawa nafsu. Kita tengok orang jual obat kan, ni obat bagus, kalau makan hari ni sekarang juga, kadang-kadang letak kat tangan dah sihat dah. Dia punya power obat. Belum sempat telan. Pegang, sihat. Tentang orang ni, cara dia promo tu gila-gila. Sebab sebenarnya bukan obat tu, kerana keinginan dia untuk mendapat keuntungan sebagai obat. Kalau kita dengarlah para pengemping obat ni melampau-lampau dalam kemping ni. Tetapi itu tidak pernah menjejaskan keyakinan kita pada Allah. Biarlah kata bagus je. Saya terimalah bagus dari sudut tajribah, uji kaji awak. Tapi semua dengan izin Allah. Bahkan seorang kata, saya nak jumpa awak esok. Boleh, tapi dengan izin Allah. Mesti jumpa dah. Tak mesti. Walau bagaimana kita buat perancangan nak jumpa orang, ia tidak akan berlaku melainkan dengan izin Allah. Oleh sebab itu, tuan-tuan sekalian, ini cara kita matikan diri kita. Apa maksud mati diri? Mati segala kehendak-kehendak yang menjadikan kita tenggelam dalam mengingati Allah. Siapa bagi rezeki kita? Bos ni, kilang ni, bukan? Allah. Kita nak beritahu anak-anak, ni siapa bagi makanan kita pagi ni? Abah lah, Umi lah, bukan Allah. Allah izinkan abah untuk beli, Umi untuk masak. Yang berilah Allah. Kita ajar anak kita, jangan dipegang pada kebiasaan. Sebab itu anak kita bila kita tak ada, dia pun nangis sebab dia dah rasa dia tak akan dapat makan. Lihat jawapan seorang wanita yang hebat waktu suami dia mati. Mati di medan perang dengan anak yang ramai. Lalu datang pembawa khabar takziah, puan, suami puan terkorban syahid di medan perang. Maka dia bersyukur pada Allah. Lalu lelaki ini mula gusar, anak-anaknya masih kecil. Tuan, macam mana biaya belanja puan? Dia kata, yang mati cuma yang memberi makan, yang memberi rezeki tak mati. Dia memang beri makan secara sebab tu, dia mati. Tapi pemberi rezeki yang hakikat tak mati. Tuan-tuan, jawapan ini menjadikan orang ni seketika lupa pada aturan ini. Dan ini juga jawapan Maryam. Seketika Nabi Allah Zakaria lupa aturan itu. Waktu Nabi Allah Zakaria masuk ke mihrab, di situ ada bilik dia letakkan Maryam. Sebab Maryam telah dinazarkan untuk menjaga Baitul Maqdis. Maka Nabi Allah Zakaria menjaga Maryam berdasarkan undian yang dibuat. Dan dengan hubungan kekeluargaannya. Sebab isteri Nabi Allah Zakaria ialah ibu saudara kepada Maryam AS. Ketika mana Zakaria nak tengok keadaan Maryam bagaimana, tiba-tiba dia nampak rezeki di muka pintu. Buah-buahan di luar musim. Lalu Zakaria berkata, "Anna laki hadha?" Wahai Maryam, dari mana kamu ambil ni? Siapa yang hantar? Macam mana ni buah luar musim? Apa jawab Maryam? Menyedarkan seketika Zakaria. Maryam berkata, qalat huwa min indillah, dari Allah lah. Inna Allah yarzuqu man yasha bighairi hisab. Allah beri rezeki tanpa sebarang peraturan, tanpa sebarang batasan. Tetapi kita faham rezeki ni ada peraturan. Ya, itu sunnah umum. Tetapi di sisi Allah ada sunnah khususnya. Sunnah umum maknanya ini memang perjalanan begitu. Peraturannya begitu. Kita kerja, kita dapat gaji. Tuan-tuan pergi laut, tuan-tuan dapat ikan. Itu memang peraturan umum. Tapi boleh tak peraturan itu diubah? Atau boleh tak Allah Ta'ala nak jadikan seketika keadaan tertentu lain? Saya tak pergi dengan ikan, tapi saya dapat ikan merah. Saya tak pergi. Yang ngai itu tak dapat. Saya yang tak mengai dapat. Macam mana saya dapat? Seorang datang ambil, bagi ikan merah kat saya. Ada orang yang meniaga, dia tak dapat duit. Saya tak meniaga, saya dapat duit. Boleh tak berlaku? Boleh. Memang Allah ada peraturan umum.
Tetapi Allah Ta'ala bila sebut peraturan umum, Allah tak suruh kita beriman dengan peraturan umum. Itu cuma ikhtiar. Sakit, obat, hospital. Itu peraturan umum. Ya, Allah suruh kita ikhtiar. Tapi Allah tak pernah suruh kita berpegang dengan ikhtiar. Tetapi Allah sentiasa menyuruh kita yakin pada Allah. Yakin pada Allah. Yang berrezeki siapa? Allah. Ikhtiar, ya ikhtiar. Tapi ini bukan keyakinan kita. Ini ikhtiar kita. Tuan-tuan kena beza ikhtiar dengan keyakinan. Yakin kita pada Allah lah yang menjadikan kita ikhtiar. Sebab Allah suruh saya ikhtiar. Yakin pada Allah suruh. Sebagaimana saya yakin pada mak saya. Bila mak saya kata, mak lapar, mak saya kata pergi ke dapur, makanan kat dapur. Saya yakin pada mak saya itu. Saya bukan yakin pada makanan tu. Saya pun bergerak dan ada makanan. Bila Allah kata kamu nak rezeki, kamu pergi kerja. Kamu ke laut. Allah sebut dalam Quran, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Pergi bergerak di seluruh pelosok dunia, di situ rezekimu. Fa iza qudiyatis salah famtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Bila selesai solat, bertebaranlah kamu muka bumi, carilah kurniaan Allah. Cari. Sambil-sambil ingat Allah banyak-banyak, semoga kamu berjaya. Artinya tuan-tuan, itu antara ikhtiar dan keyakinan. Keyakinan saya pada Allah yang menjadikan saya ikhtiar. Bukan saya yakin pada ikhtiar. Saya ambil ubat ni sebab saya yakin pada Allah. Allah suruh saya berubat. Dan keyakinan saya bahawa Allah yang menyembuhkan. Sebab itu Syekh Abdul Qadir ajar, putuskan segala sebab musabab itu. Bukan maksudnya jangan ikhtiar. Tak ada ulama yang kata macam tu. Tarkul amal laisa al-ma'na al-haqiqi lit-tawakkuli. Meninggalkan ikhtiar itu bukan maksud tawakal sebenar. Sehingga bila seorang badui dia menemui Nabi SAW dan tidak mengikat tali untanya, dan Nabi kata, bagaimana kamu tinggalkan untamu? Ya, aku tawakal pada Allah. Kata baginda SAW, i'qilha thumma tawakkal. Ikat dulu, ikat. Maka baru sempurna tawakal kamu. Artinya, bila kita sebut putus sebab musabab, yakni pergantungan dan keyakinan, bukannya usaha. Maka ini yang menjadikan kita benar-benar mendapat kedudukan di sisi Allah Ta'ala. Kemudian Syekh sebut lagi, jadikan seluruh amalan kita kerana Allah semata-mata. Tapi uniknya, kita bukan bicara tentang ikhlas tahap pertama. Ikhlas tahap pertama ialah bila kita jadikan amalan kita bukan pujian manusia, bukan untuk dapat penghargaan manusia, Allah. Tapi kita pergi pada tingkat ikhlas lebih tinggi. Even saya tidak beragama untuk mendapat perkara-perkara duniawi yang dijanjikan. Contoh bersedekah. Allah janji kita sedekah, Allah gandakan pahala, Allah gandakan pemberian kita. Saya beri 100, Allah akan gandakan rezeki saya akan dapat lebih banyak. Bila saya bersedekah, saya terlindung daripada banyak musibah. Sebab Nabi SAW menyatakan, kerana musibah tidak mampu melangkah sedekah. Sehingga Rasulullah kata, benteng diri kamu, benteng harta kamu dengan sedekah. Hasinu amwalakum bisadaqah wadawu mardakum bisadaqah. Benteng harta kita dengan sedekah. Jaga kesihatan kita dengan sedekah. Obat pesakit-pesakit kita dengan sedekah. Ya, begitu dia ajar. Benar. Tapi saya tak melihat yang itu. Saya lebih melihat kurniaan di sisi Allah yang berupa kasih sayang. Betul. Kalau solat duha murah rezeki, saya percaya. Dengan zikir murah rezeki, itu saya percaya. Itu sebahagian dijanjikan dalam sebab-sebab ketaatan kita pada Allah. Tapi saya bukan nak tu. Saya misalnya senyum pada orang, saya yakin kalau saya senyum pada orang, senyum balik pada saya. Tetapi bila saya pergi ke tahap kedua, tertinggi, saya senyum kerana ini perintah Allah untuk saya senyum. Dia nak senyum balik ke dia tak senyum balik, saya tak peduli benda tu. Ya, saya tahu kalau saya buat baik, orang kata terima kasih. Dan saya suka terima kasih. Tapi saya pergi tahap kedua, saya akan buat baik walaupun orang tak ucap terima kasih. Dan ini yang disebut oleh Allah dalam Quran. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami bersedekah, kami beri makan, benar-benar kami nak dapat redha Allah. Kami tak harap pun baik kamu balas balik ataupun kamu ucap terima kasih.
Atau kalau kita bagi sedekah, dia tak nak doakan kita, kita pun tak kisah. Kadang-kadang kita bagi fakir miskin, doakan untuk saya. Fakir miskin tak nak doakan awak. Tak nak doa, mesej balik. Misalnya. Tak, kita tak. Kalau dia kata tak nak doa, kalaupun dia kata tak nak terima kasih, saya tak akan berhenti buat kebaikan hanya kerana orang tak nak ucap terima kasih. Kalau saya baik dengan kerabat saya, silaturahim saya tolong dia, saya bantu dia, beri duit, dia tak pernah ucap terima kasih. Dan dia pun tak suka nak sambung silaturahim ni. Saya je yang lebih nak sambung, nak jaga. Apakah saya berhenti? Tidak. Sebab saya ikhlas pada Allah. Saya beri salam, dia tak jawab. Apakah lepas tu saya jumpa, saya tak beri salam? Tak, saya akan beri salam. Ya, setengah orang kata, Ustaz, tak nak beri salam pun tak jawab. Nanti dia berdosa, Ustaz. Jadi jangan bagi dia berdosa, jangan beri salam. Itu bukan taklid, itu bukan sebab betul. Bukan kita berhenti buat baik kerana takut orang tu berdosa. Saya kalau beri salam, dia tak jawab, dia berdosa, betul tak? Betul. Bisa saya pun tak nak bagi berdosa, saya tak nak beri salam. Maka kita luput kebaikan. Kita luput kebaikan yang disebut bahawa akan jawab salam kamu makhluk yang lebih baik pada dia. Macam mana? Kadang-kadang kita nampak dia, Assalamualaikum. Dia tak jawab ni. Ni orang member sebelah jawab, Waalaikumsalam. Dia lebih baik pada orang ni. Dan kita dapat jawapan daripada yang lebih baik, yang mendoakan pada kita. Baik. Kalau tak ada orang ni, dia seorang depan, kita pun Assalamualaikum. Ni kakak kita ni. Ni abang kita. Dia pun tak nak jawab. Dia marah kat kita ni. Jamuan tak pergi. Panggil jamuan tak datang. Assalamualaikum. Kita nak beritahu alasan ni. Tak jawab. Ada malaikat yang menjawab. Makhluk lebih baik pada dia. Apakah saya, hanya kerana dia tak nak jawab salam, saya berhenti salam? Tak, saya tak akan berhenti. Sebab saya buat tu kerana Allah. Apakah kerana dia tak balas senyuman saya berhenti senyum? Tak, saya akan tetap senyum. Kerana itu perintah Allah. Pada keadaan dia. Jangan senyum bukan pada keadaan dia. Tengok dia jatuh senyum. Sedekah. Itu bukan sedekah. Itu ngumpat. Itu menghina. Kita senyum pada waktu dia. Tengok dia tercekik tulang, kita tengok dia, kita senyum. Itu macam kutuk kita. Jadi jangan silap senyum. Rasulullah ni bukan senyum manjang, tak tentu hala macam tu. Senyum pada tempat dia. Senyum pada tempatlah menjadi nilai sedekah. Kalau tak ada tempat senyum, tengah belajar senyum, ni dia kena ketuk kepala Tok Guru ni. Pasal senyum. Orang lain belajar dia boleh senyum. Sedekah, Ustaz. Awak ni sedekah ke awak gila? Cik beritahu elok-elok. Artinya, kalau kita buat bukan pada tempat, kita mungkin terfitnah. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam senantiasa sahabat tengok dalam keadaan sedih. Serius. Dan Nabi senyum pada waktunya. Sebab itu senyum tu jadi cantik. Kalau kita senyum semua tempat, tak lawa dah senyum. Dia senyum pada tempat. Sebagaimana Rasulullah bergurau pada tempat. Kalau asyik gurau je, tak indah dah gurau. Dah jadi menyakit hati pula. Rasulullah bergurau pada tempatnya. Sebab itu ketawa yang datang daripada fitrah. Bukan lagi daripada buat-buat. Jadi kita kena faham. Setiap perkara dia ada waktu, dia ada tempat. Jangan silap tempat. Nanti senyum itu disalah erti. Tengok perempuan lawa senyum. Kenapa? Sedekah. Itu bukan sedekah, tu cari bala nama dia. Tengok bini orang kita senyum, tu cari bala. Dan cari balah. Jangan. Senyum pada tempat dia. Pada tempat yang memang sesuai dinamakan sedekah. Jadi di sini kita maksudkan bila buat amalan, tahap tertinggi bukan untuk dibalas, bukan mendapat ganjaran. Hatta kalau ganjaran itu yang disebut oleh Allah sekalipun. Allah yang kata, kalau buat macam ni, kamu dapat macam ni. Tak, saya tetap melihat lebih tinggi pada itu. Bila seorang sahabat, dia buat baik, Rasulullah SAW nak balas kebaikan. Kerana baginda SAW, siapa yang buat kebaikan, Nabi akan balas. Tapi ketika mana Nabi minta balas, dia tak nak. Melainkan dia nak jadi teman Rasulullah dalam syurga. Nabi kata, tak apalah, yang teman-teman lah, yang ni pun saya balas. Tak, dia nak yang tu juga. Maka kata baginda SAW, kalau begitu banyakkan sujud pada Allah. Tolong aku dengan cara perbanyakkan sujud. Dalil, siapa yang memperbanyakkan sujud, dia akan bersama dengan Rasulullah dalam syurga. Siapa yang memperbanyakkan sujud, banyak sujud, maka dia akan hampir dengan baginda SAW dalam syurga. Jadi tuan-tuan sekalian, bila
kita melihat setiap kebaikan-kebaikan, memang dijanjikan pulangan macam-macam. Dan pulangan itu tidak salah apa pun. Tidak salah apa pun. Ada seorang sahabat Rasulullah, dia suka baca Qul Huwallah. Setiap kali dia baca Quran, dia akan tutup dengan Qul Huwallah. Dia di imam, apa pun suruh dibaca, rakaat akhir, Qul Huwallah. Macam kita solat tarawih. Tarawih untuk pusingan pertama, round pertama, 15 malam pertama, dia baca surah ni, penutup mesti Qul Huwallah. Kat kampung-kampung lah. Round kedua, malam ke-16, penutup mesti surah Al-Qad, Inna Anzalna. Penutup ni. Baik, bila ada sahabat macam tu dia buat. Lalu, dia mengadu pada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ada sahabat ni, dia asyik baca Qul Huwallah je. Baca Qul Huwallah. Lalu kata Rasulullah, tanya dia sebab apa dia buat macam tu. Sebab dalam kaedah kita, kita tak judge orang, tapi tanya dulu. Tanya dulu sepatah. Maka bila ditanya sebab aku suka surah ini. Suka. Aku seronok surah ini. Lalu kata Rasul kata pada dia, suka kamu pada surah Qul Allah ini, menyebabkan Allah suka pada kamu. Allah suka pada kamu. Ada seorang sahabat lagi tuan-tuan, dia asyik baca Qul Allah je. Sahabat-sahabat lain, ka'annahum taqalluha, Allah remeh, baca Qul Allah je. Meremeh-remehkan. Lalu sampai kepada pengetahuan Nabi SAW. Maka Nabi kata, innaha la ta'jil sulusal Quran. Jangan duk remeh-remeh macam tu. Qul Allah itu 1/3 Quran. 1/3 Quran. Jadi isunya ialah, ataupun asasnya ialah, bila orang tu buat amalan, kerana cinta pada Allah, dia dapat cinta. Dan itu lebih tinggi daripada segala balasan-balasan dunia yang lain. Cinta Allah. Dan itu yang dimaksudkan oleh Syekh Abdul Qadir. Kemudian yang terakhir Syekh kata, redalah dengan segala takdir. Apa pun takdir. Apa pun yang Allah Ta'ala tentukan dalam hidup kita. Persoalan-persoalan nikmat, persoalan-persoalan kurniaan-kurniaannya, maka terimalah dengan baik-baik. Tuan-tuan, keimanan kita pada takdir yang membuktikan kedudukan kita di sisi Allah. Ada orang kita nampak baik, bila datang takdir Allah tak diterima dia. Dia tetap, dia rasa dia berhak dapat sebaliknya. Sebaliknya. Tidak. Kadar ini yang Allah beri, kadar ini kita reda. Saya belajar banyak pada dia, kenapa saya nombor 2, dia nombor 1? Saya start lebih bagus pada dia, kenapa dia lebih dikenali, popular berbanding saya? Maka itu kata takdir Allah. Tentang seorang popular, seorang tu bukan kerana bagus dia dan sebagainya, tapi jelas takdir Allah pada dia. Allah takdirkan dia begitu. Maka dia diangkat, naik. Maka kita melihat perjalanan hidup ini dengan takdir Allah. Bukan upaya daya manusia. Ia dengan takdir Allah. Maka jangan kita benci pada takdir Allah. Kita kalau hasad pada orang tu, berarti kita sedang dengki pada takdir Allah. Sebab tu kata Hatim Al-Assam, aku melihat orang diberikan kurnia macam-macam. Aku tak dengki kerana aku mengetahui yang memberinya itu Allah. Kenapa pula nak dengki? Allah bagi kat dia. Bukan dia ambil sendiri. Allah bagi. Maka kenapa kita nak dengki nikmat yang Allah bagi pada dia? Allah bagi dia anak 7, kita anak 2 je. Tak apalah. Alhamdulillah. Kita suka. Allah rezekikan kepada dia, dia kerja semua berjaya sampai naik pengarah syarikat. Kita kuli sampai mati. Ya, Alhamdulillah. Allah kurnia dia tu. Saya Allah kurnia ni. Alhamdulillah. Tetapi kita macam tak ada masa nak dengki orang. Allah jadikan dia Masya Allah popularnya. Bagusnya. Bini kita pun tak kenal kita. Tak popularnya kita. Bini tak kenal. Tak tahu nama sebenar. Sebab panggil abang je. Abang. Abang, nama abang apa? Dia tanya nama abang. Dia pun tak pernah tengok IC kita. Dia panggil kita abang. Kadang-kadang ada mak-mak saudara kita kan, kita panggil orang tak tahu nama. Padahal mak saudara. Biasa panggil mak ngah, mak teh. Nama sebenar? Apa nama sebenar? Tak tahu. Teka-teka je lah. Tak glamournya mak saudara kita di sisi kita. Orang lain tahu nama, lahir bila, kegemaran apa, kucing dia nama apa pun orang tahu. Tentang orang glamour ni, orang tahu semua dia pakai jam jenis apa, baju apa, kereta pelik nombor berapa. Dia tahu belaka. Tiba-tiba anak kita sebut, nombor pelik ayah berapa? Ayah pun tak ingat nombor pelik dia. Anak, saya pun tahu ayah nombor pelik. Kereta ayah tu nombor pelik ke? Dia tanya. Tentang orang yang ni punya glamour nombor pelik dia orang tahu. Nombor IC dia orang tahu. Semua.
Jadi kita tak payah nak dengki apa-apa. Sebab bahagian kita kat situ je. Alhamdulillah. Syukur. Kita tengok umur orang besar, umur kita kecil je. Tak apa. Allah beri pada dia. Ya, kita tumpang gembira dengan nikmat Allah beri pada dia. Dan kita gembira dengan nikmat yang Allah beri pada kita. Maka kalau kita faham benda itu, tuan-tuan, itulah dia hakikat kewalian. Redha pada takdir. Redha pada takdir itulah yang disebut oleh ulama hakikat kewalian. Redha pada segala takdir Allah. Tenang, gembira. Yang kita sebut dalam peringkat sabar, redha dan suka. Saya suka takdir yang macam ni. Saya suka, kerana itu yang Allah kehendaki. Sebab itu kata Imran bin Husain, waktu dia sakit tenak, stroke lama, dia senyum. Setiap kali orang jumpa dia senyum. Anak saudara tanya, Pak ni asyik senyum je. Pada ujian berat ni. Ni kena stroke puluhan tahun. Dia kata, kenapa aku tak suka apa yang Allah suka kepada aku? Yang uji aku ni Allah. Dan Allah suka uji aku yang ni, maka aku suka. Tuan-tuan lihat bagaimana dia memahami benda. Sebab itu Imran bin Husain setiap hari malaikat datang ziarah dia. Malaikat datang ziarah. Kita sakit, anak pun tak ziarah. Yang kata malaikat, anak tak ziarah. Tahu-tahu keluar je. Keluar mana? Keluar ke alam barzakh. Tak sempat orang ziarah pun. Ini orang yang punya keyakinan yang hebat. Malaikat ziarah dia. Setiap hari datang malaikat beri salam. Assalamualaikum. Setiap hari malaikat beri salam pada dia. Ini perkhabar yang sahih tentang Imran bin Husain radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian kata Syekh, bila kamu sampai berjaya matikan dirimu, maka Allah akan berada dalam hatimu. Apa maksud Allah berada dalam hatimu? Yang ni kamu senantiasa ingatkan Allah. Tak mungkin kamu akan ingat yang lain. Sebab kita, tuan-tuan, akan ingat apa yang ada dalam hati kita. Tengah apa pun, kalau benda tu ada dalam hati kita, kita akan ingat. Demikian seorang yang bila dah berjaya matikan dirinya, maka dia cuma ingat Allah, bergantung pada Allah, dan dia akan lupa semuanya selain Allah Ta'ala. Maka itulah hakikat mematikan diri yang menghidupkan diri kita sebenar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.